yang dia bagi ni sebenarnya adalah jejari bumi saja, bukan jejari termasuk jejari Apple. Sebab apa dia bagi jejari bumi? Yang ni 6.4 darab 10 kuasa 6 meter. Boleh? 6 Kuasa 2 tu. darab 10 kuasa 6 meter. Sebab Sebab apa dia tak ambil kira jejari Apple tu? Jarak Apple tu. Apple tu kecil kan? Apple tu kecil sangat. Dia jadi macam bukan nampak pun Apple tu atas bumi kan. Jadi kiranya jarak tu kita boleh abai. Kita hanya pakai jejari bumi saja untuk objek-objek yang berada di bumi. Faham tak? Kalau roket ke bangunan ke yang ada kat bumi, kita tak payah ambil kira dia punya distance dia daripada bumi tu. Sebab selagi dia ada di bumi, bumi tu besar, jadi kita hanya ambil kira jejari bumi saja. Alright, jadi yang dia bagi ni jejari bumi, jisim Apple 0.15 kg. Lepas tu dia bagi kamu G, cuba kamu kira berapa daya tarikan antara Apple dengan bumi tu. Berapa kamu dapat? Kira ke untuk cikgu? Apa formula dia? Kamu dah ingat, kamu dah lupa ke? F sama dengan Fg sama dengan Dapat 1.46 darab 10 kuasa 22. Mana ada 10 kuasa 22 sekali lagi. R dia 6.4 darab 10 kuasa 6, kamu kena kuasa 2. Kuasa 2. Kuasa 2 kan? Dah kuasa 2 dah. Sekali lagi cuba kamu kira. Kira tingkat atas dulu, lepas tu baru kira tingkat bawah. Orang lain pun kira lah. Kalau kamu tak ada pengalaman picit kalkulator, nanti kamu tak boleh nak picit kalkulator tak exam nanti. Sekali lagi, Mikdad nombor betul tapi dia besar sangat. Berapa kamu dapat? 1.46. 1.46 ke 47? 1.46 ke 47. 1.47 Newton. Okey, cuba kamu kira berat Apple ni. W. Kamu kira W sama dengan mg. Dapat berapa? Kira berat Apple. Satu 1.47 juga kan? Kenapa sama? Kenapa sama? Magic tak? Ya, sebab Apple dalam bumi. Tarikan Apple dalam bumi. Graviti bumi. Daya graviti yang bertindak ke atas bumi dan Apple tu, itulah daya yang W ni. Faham tak? Jadi sebab tu sama. Sebenarnya kalau kamu ambil, kalau berkaitan dengan bumi dan objek pada permukaan bumi, kan, kalau kita ada bumi dengan objek pada permukaan bumi, Apple ni ada kat bumi kan, bukan dia dalam spaceship ke apa kan? Kita punya pemalar ni 3 orang ni, kalau kamu ambil G tu 6.67 darab 10 kuasa kamu tengok tulisan cikgu macam kayam. 10 kuasa negatif 11 darabkan dengan jisim bumi tu. Berapa jisim bumi? 6 darab 10 kuasa 24 tu kan? 24 bagikan dengan jejari bumi ni. Ini kan jejari bumi tadi kan? 6.4 darab 10 kuasa 6 kuasa 2, kamu dapat nilai apa? 3 orang je tanpa kamu darab Apple. Berapa kamu dapat? Berapa dapat? Ada. 9.77.
9.77 kan? 9.8 lah tu. 9.8 tu apa? 8. Gravity. Kamu punya pecutan graviti kamu yang kecil ni, yang G kamu ni. Kamu faham tak? Jadi sebenarnya kamu punya pecutan graviti ni datang daripada formula ni lah. Magic. Maknanya saintis dapat pecutan graviti tu daripada formula Newton yang ni. Faham tak? Dia ambil G besar ni, darabkan dengan jisim bumi bahagi dengan radius bumi. Jadi formula ni penting sebab apa? Formula G ni penting. Dengan maklumat ni, kamu boleh cari G orang lain. Kamu boleh cari G bulan. Kamu boleh cari G matahari. Kan? Nanti lepas ni kita akan guna lagi formula G, formula ni. 3 orang ni darab ni untuk kita dapatkan pecutan graviti orang-orang lain untuk kamu tahu. Okay, jadi kita dah tahu dah. Kalau apple dengan bumi, dia punya daya graviti dia sama je macam kita kira berat dia. Jadi macam tu kamu boleh check. Kalau apa-apa soalan, siapa yang boleh ni? Kalau ada apa-apa soalan yang berkaitan dengan bumi, dengan objek pada bumi, jawapan kita mesti dekat-dekat dengan berat objek tu. Faham tak? Jadi kat sini kes dia apple, berat dia 1.47. Kita kira daya graviti tu pun kita dapat nilai yang sama. Tu kita boleh check kerja kita. Alright, kita buat satu soalan daripada buku teks. Ini buku teks kamu. Soalan roket. Nampak tak tulisan dia? Sebuah roket yang berada di tapak pelancaran mengalami daya graviti 4.98 darab 10 kuasa 5 Newton. Berapakah? Okey. Ni soalan ni dia pusing sikit, dia nak jisim roket. Jadi dia suruh pakai formula daya graviti tu juga sebab tu dia bagi kamu Fg. Tapi sekarang ni dia bukan suruh kamu kira Fg, dia dah bagi Fg, dia suruh kira jisim roket. Roket tu berada di pada permukaan bumi macam ni. Siapa pakai Huawei Y9 Prime ni? Ada. Nabil tu. Nabil lah? Okay. Ya ke? Siapa pakai Huawei? Nabil ke? Okay, jadi kita pakai formula Fg kita. Fg sama dengan G. Jaris. Jaris ke? Okay. Jaris. Tengok Bagi rambut dengan darah R kuasa 2 kan? Alright. Okay, jadi kita pakai formula yang sama sebab dia dah bagi kamu Fg dah. Dia bagi kamu jisim bumi. Lepas tu dia bagi kamu jarak antara bumi dan roket. Nampak tak jarak ni? Sama dengan jarak tadi. Maknanya sebenarnya jarak roket tu kita abai. Kita ambil jejari bumi je. Yang dia bagi tu jejari bumi. Jadi dia nak ni, kata roket kamu ni objek 2, dia nak M2. M1 kamu bumi. Cuba kamu kira kan untuk cikgu berapa kamu dapat M2 ni. Macam mana kamu nak kira? Ni formula ni. Berapa nilai G? Dia tak tulis nilai G kat sini. G berapa? G ni 6.67. 6.67 darab 10 kuasa negatif 11. 6.67 darab 10 kuasa negatif 11. Tadi unit dia apa tadi? Panjang sangat. Newton per meter kuasa 2 per kg. Ini 10 lagi. Newton per meter kuasa 2 kg negatif 2. Betul kan? Alright. Jadi masukkan dalam formula tu. Yang ni Fg. Yang ni bukan G besar tu. Yang ni daya graviti kamu. Yang ni benda ni. Ni yang tu ganti kat sini. 4.98. Dekat soalan fizik, biasalah dia tak tahu. Kamu kena cam sendiri. Yang dia beritahu tu simbol yang mana satu. Simbol semua kamu kena hafal. Okay, G 6.67 kan? Darab 10 kuasa negatif 11. M1 kamu M bumi. M bumi tu 5.97. Jarak dia apa tu? Jarak dia ni 6.37 darab 10 kuasa 6. 10 kuasa 6. Tadi pun 10 kuasa 6 juga kan? Memang yang tu jejari bumi yang dia bagi tu. Sebab kita anggap roket tu punya jejari kita boleh abai. Jadi kita nak M2. Kamu kena baling semua orang ni pergi kanan. Pergi kiri. Algebra. 6.37 darab 10 kuasa 6.
Kira kan berapa dapat M2? M2 sama dengan apa? Atau M roket kita? Hilanglah kalkulator cikgu. Mana betul? Siapa dah habis kira? 9.8. 9.8? Salah. Salah kan? Salah. Sekejap, silap. 9.8 tu 3 orang ni kan? Kena bawa pergi sana. Oh, kena tu. Ha. 308212. 308. Dia tunjuk kamu jawapan dia. Tu jawapan dia. Tapi yang ni dia tulis dalam bentuk piawai kan. Kalau kamu tak dapat jawapan dalam bentuk piawai pun tak apa. Jawapan dia besar tapi. Sebab jisim roket kan, berat roket tu. Jisim dia lah. Jisim dia takkan kecil kot. Jisim dia besar. 28. 2.8? Dah. Mana mungkin jisim roket tu 2.8 je. Sekali lagi. Salah tau. Cikgu tak tulis kuasa 2 kat bawah ni. Dah baca Azimnya. Wow. Arif pun kira salah tau 1.46. Yang tu tadi. Sekali lagi. Jawapan apa dia ya? 5.07. Syarat 10 kuasa 4. Maknanya Dapat. Dapat? Siapa tak dapat? Ramai tak dapat kan? Saya nak buat balik, Sekejap ya. Kira elok-elok. Saya nak bagi mudah. Yang ni picit kalkulator terus tau. Yang ni picit kalkulator dulu. Lepas tu mudaratkan dengan yang ni. Nah, jawapan dia answer times 4.98 dan 10 kuasa 5. Enter kan? Lepas tu yang ni darabkan jadi bila pindah sana jadi bahagi kan? Jadi jawapan ni bahagi dengan ni, enter. Lepas tu jawapan yang kamu dapat tu bagi pula dengan yang ni. Faham? Yang ni M2 tau, bukan M kuasa 2. Kenapa cikgu punya? Ni patutnya kamu dapat jawapan. Berapa jawapan dia kalau bukan dalam bentuk piawai? Ambil 2 tempat perpuluhan ke? Darab 6.37 eksponen 6 kuasa 2 bagi 6.67 eksponen negatif 11 5.9. Dah lari jauh. 50746. Betul tak? Siapa dapat? Saya dapat yo. 50746 7274. Point 727. Ambillah 73. 73. Ini jisim dia. Sekali lagi siapa yang picit tak jadi tu. Yang ni kuasa 2 dulu. Lepas tu baru darab dengan 4.98 dan 10 kuasa 5. Senang. Tak kamu careless picit. Lepas tu answer dia kamu bahagikan. Maknanya dia ni bahagi dengan ini.
Ini kat atas. Answer yang ni bahagi dengan 66.7 10 kuasa negatif 11. Picit sama dengan sekali lagi. Lepas tu baru bahagi dengan 5.97 10 kuasa 24. Okay, Azim dapat. Haris dapat. Dah dapat dah. Boleh? Okay. Jadi apa conclusion daripada kita buat ni? Bila objek tu cukup besar tu maksudnya planet, baru kamu punya daya graviti tu cukup kuat kan? Jadi semakin bertambah jisim, semakin apa? Semakin bertambah jisim, semakin bertambah daya graviti. Semakin bertambah daya graviti. Jadi yang tu kita dah tengok hubungan antara jisim dengan daya graviti. Sekarang kita nak tengok jisim dengan jarak pula macam mana hubungan dia. Boleh cikgu scroll down? Boleh. Nanti kamu boleh tengok balik video kalau siapa kata tak sempat. Okay. Jadi kamu tengok soalan cikgu yang ni pula. Tentukan daya graviti antara bumi dan seorang pelajar fizik berjisim 70 kg jika pelajar itu berdiri pada aras laut, pada sea level. Okay. Lepas tu kalau dekat sea level dia kata dia 6.38 darab 10 kuasa 6 meter daripada pusat bumi. Cuba kamu kira. Yang ni pelajar yang duduk pada aras laut. Aras laut tu macam mana? Aras yang normal lah. Okay, aras yang normal. Pelajar fizik berjisim 70 kg. Jadi yang ni M2 kamu. M1 kamu apa? Bumi. Bumi kamu. Yang ni dia bagi lah. Yang ni M1. Cuba kira FG dia dapat berapa? Saja cikgu bagi kamu berlatih formula ni banyak-banyak sikit supaya kamu biasa type benda-benda ni. Pak 378241066. Oh, besarnya. Itu jawapan dia. 686 Newton. 686 point sesuatu. Yang ni bumi dengan pelajar kan. Jadi dia case macam apple dengan bumi tadi. Patutnya jawapan kamu dekat-dekat dengan berat pelajar tu. Jadi berat pelajar tu 700, dalam 700 Newton kan. Kurang sikit kan. Jadi jawapan kamu mesti dapat hampir-hampir dengan 700 Newton. Jadi patutnya dapat 686 point sesuatu. Kita tak ingat point berapa. Cuba kamu kira. Apa yang tak ada? Ada 13 orang hari ni. Lukman tak ada. Lukman. Ha? Nabil tak ada. Nabil tak ada. Lagi? Lukman, 2 lah. Kamu 15 kan? Ya. Dah kira dapat tak nombor ni? 686.24. 686.2. 86.2. Yang ni 24 tak apa 2 lah tu. Kenapa Azim angkat tangan? Saja ke? Okey, jadi 686.2 ni dekatlah dengan jawapan berat yang betul lah, kamu boleh check macam tu nak. Jadi kalau kata bumi dengan apa-apa objek pada bumi, patut dapat dekat-dekat dengan berat objek tu. Jadi berat dia dalam, kalau cikgu anggap G tu 10 lah, dalam 700 Newton kan. Alright, jadi yang ni situasi A. Kata budak tu nak pergi melancong. Sekarang ni kita ada situasi B. Okay, jadi pelajar yang sama tadi sekarang naik kapal terbang. Panas. Okay, pelajar yang sama tadi naik kapal terbang. Jadi sekarang ni dia berada 40,000 kaki dari permukaan bumi. Jadi yang ni dia tinggi kan sebab dia naik kapal terbang kan. Jadi jarak tu berubah sikit lah. Jarak R tu dia 6.39 darab 10 kuasa 6. Cuba kamu kira FG dia dapat berapa. Kaki sama dengan meter je. Semua kena dalam meter. Tak, yang ni kaki. Yang ni dengan kaki tapi dia dah bagi kamu dah. R tu dia kata kalau kapal terbang tu 40,000 kaki dari permukaan bumi, ini akan meletakkan pelajar sejauh 6.39 darab 10 kuasa 6 meter daripada pusat bumi. Jadi dia dah convert lah untuk kamu.
Jadi yang ni jarak antara jejari bumi tu dengan pelajar yang sekarang dalam kapal terbang. Dalam kapal terbang. Ini R dia dah bagi. 6.39 darab 10.6 meter. Ni cikgu bagi kamu soalan yang direct-direct je lah. Okey, jadi kamu rasa yang ni jawapan dia akan jadi lagi kecil dari tadi ke lagi besar? Kecil. Kecil. Patutnya kamu dapat jawapan yang lebih kecil dari tadi. Kecil sikit je mungkin. Kira berapa dapat jawapan? Tiga. 68? 684. 684. Jadi dia kurang dari tadi kan? 684 Newton. Poin kosong kan ni kamu dapat nombor yang cantik. Jadi kurang. Jadi bila nilai R tu bertambah 683.39. Betul ke? Okey. Betul lah 684 lah tu. Jadi bila R kamu bertambah, kamu punya daya graviti makin kecil. Yalah nah. Jadi kalau kata kamu duduk di tempat yang tinggi, kata kamu naik Gunung Everest ke apa. Jadi kamu punya nilai graviti tu akan berubah sikit. Jadi yang ni budak tu. Budak 70 kg tadi tu kalau dia bergerak di pelbagai lokasi. Boleh baca tak? Kita zoom sikit. Okey, jadi katakan dia bagi beberapa tempat lah. Katakan budak tu kalau dia duduk kat sea level tapi kat equator. Equator tu kat mana? Kamu belajar geografi kan? Equator tu kat kita punya garisan khatulistiwa tu kan? Betul? Jadi dia punya nilai graviti jadi 684.6. Kalau dia berada kat North Pole tu, kat kutub utara, dia 688.3. Maknanya yang ni R dia lebih kecil lah, yang ni R dia lebih besar. Jadi kalau kata dia panjat Gunung Everest, dia punya graviti bertindak pada dia lagi kurang. Jadi 685.4 saja. Kalau dia pergi terbang, dia pergi bulan, lagi kecil. Graviti bumi yang bertindak pada dia 0.19 Newton saja. Jadi kurang sangat sebab tu kalau kamu atas bulan, kamu tengok tak orang atas bulan dia boleh lompat tinggi sebab badan dia rasa lagi ringan. Okay? Sebab graviti bulan tu tak kuat dan bumi tu punya tarikan pada objek tu pun banyak ni saja. Kalau dia duduk jauh lagi, okay? Kata dia naik roket, naik satelit, dia pergi pada hujung solar system. Hujung solar system. Jadi bumi tu ada lagi daya tarikan. Tapi 10 kuasa negatif 8 dah jadi, dah kita boleh abai dah, dia kecil sangat. Jadi semakin besar R tu semakin kecil daya graviti antara dua-dua objek tu. Okay. Okay. Jadi yang ni macam satu carta je yang kamu boleh perhatikan perubahan dia. Kok lah dia tanya kamu, suruh kamu hubung kaitkan F tu dengan D tu, F tu dengan M tu. Jadi ada dua faktor tadi kan. Graviti ni berubah disebabkan oleh jisim dan disebabkan oleh jarak dia. Jadi katakan kita ada satu objek tu pada yang jisim dia M dengan jarak D. Dia punya daya graviti dia kata F. Yang ni macam rujukan kamu lah. Jadi kalau dia ubah, satu objek tu besar 2 kali ganda daripada satu objek lagi yang M1 tu, kamu dapati bahawa daya graviti dia akan jadi 2 kali ganda. Ini dia kata kalau salah satu jadi besar, dia jadi 2 kali ganda. Sebab F tu berkadar langsung dengan M1 darab M2 kan. Jadi dia ada dua nilai kat sini yang dia ambil kira. Jadi kalau satu jadi besar, apa tu? Jadi kalau salah satu Betul. dia tulis apa tu? Betul je ni. Kalau salah satu jadi besar, F kamu jadi double. Tapi kalau dua-dua jadi besar, F kamu jadi 4 kali ganda. Sebab dia ada 2. Kan? Jadi yang ni corak pattern dia. Macam mana dia berubah. Okey, kalau kita tengok yang jarak pula, F berkadar songsang dengan 1/R kuasa 2 kan? Ada kuasa 2. Jadi bila kuasa 2 tu dia akan menyebabkan F tu berubah dengan sangat-sangat cepat. Jadi kalau D tu berubah daripada satu nilai D, jadi 2 kali D, dia punya F tu berubah banyak. Jadi 1/4 je daripada tadi.
Dah tak nak dengar dah ke? Video. Ha? Siapa yang nakal sangat ni? Ha? Jadi kalau D tu kita separuhkan dia. D tu kita separuhkan dia. F tu. Kamu nampak tak pertambahan F tu? F tu bertambah 2 kali ganda sebab kuasa 2. Faham tak? Yang ni mungkin penting. Kita tak tahu sebab soalan tak pernah ada lagi. Dia boleh bagi, mungkin dia suruh minta kamu ratio ke antara D dengan F tu. Jadi yang ni dia berubah dengan cepat sebab dia ada kuasa 2. Okay, jadi kalau dia kata daripada D tu jadi 2 kali D, yang ni dia bagi dia jadi normal balik. Sebab apa? Sebab apa jadi normal? Sebab sekarang ni kat sini M dia pun bertambah. 2M, 2D, dia cancel out. Samalah dia jadi F kali. Jadi yang ni rujukan je lah untuk kamu take note. Okay. Jadi cikgu tak bagi kamu homework lah sebab kita dah buat banyak kiraan kat sini kan. Tapi dalam nota, lupa pula, dalam nota ni ada 2 soalan lagi kamu boleh try. Cikgu akan uploadkan video ni, lepas tu cikgu bagi kamu nota ni. Kamu try lah 2 biji soalan ni. Soalan tak banyak. Kalau kamu nak soalan, kamu kena beli buku. Video ni dah kotor je. Dia tutup aku. Kedai tutup, yelah memang kedai tutup sekarang. Sebab tu kamu kena buat kerja yang cikgu bagi sebab kedai tutup. Okay, jadi cikgu tak ada nak tambah apa-apa. Kamu faham tak kelas kita hari ni? Faham yo. Faham yo. Faham yo. Jadi Okey Kak. kalau siapa-siapa tak faham tu, dia tengok baliklah video ni sebab tu cikgu upload. Faham tak? Iman lah. Video ni dah kotor je. Fitri ni memang nak kena yo, Fitri. Betul Ni tu. nakal ni. Sebelum ni Memang nak kena yo. Dia cikgu mujib seorang lagi nak masuk tu. Mujib seorang lagi nak masuk. Anik nakal yo. Seorang lagi mujib nak masuk. Siapa yang tak faham ni? Mujib. Mujahid Nabi dengan Uman nak masuk. Okay. Astagfirullah. Okay, kamu kalau siapa yang tak faham tu, dia cuba tengok balik video ni. Mungkin sebab dia masuk lambat. Okay, cikgu uploadkan video ni. Fitri, dengar elok-elok. Duduk TV tu. Tengok TV yo. Bukan saya. Jadi soalan ni nanti kamu buat lah. Yo kerja Jadi tajuk ni taklah susah. Ni kalau kamu rasa benda ni berat, kamu kena baca dululah. Baca dulu dalam buku teks kamu ada. Kena fokus. Kena fokus masa belajar. Tengah fokus. Tengah fokus. Saya tu nak fokus. Jadi kalau Fitri fokus, Fitri baca doa penutup. Ajak malam. Awak yo masih. Tak reti. Tak reti. Tekan dekat mikrofon. Tekan mic lah. Tak nampak. Tipu ni, mana ada budak zaman ni tak reti on mic. Ani gua ni. Aku dah kat majlis. Aku dah Dia buka dah. Iman lah. Bagi Iman. Ni dah buka majlis. Kita pilih orang untuk tutup. Mbak. Ger. Sama. Ikram. Sama yo. Sama. Lek. Siapa yang banyak conteng papan kita tadi? Kuda. Sama. Soal. Are. Arif. Dan. Cik Dandan. Sama dandan. Slow. Arif baca doa cepat. Doban. Arif baca doa cepat. Mana Arif? Senyap dah. Aduh. Ni soal baca. Baca cepat. Cikgu ambil kamu. Cepat lah. Baca doa. Hey. Malu ke? Dengan cikgu malu. Pembotak baca. Coba botak baca botak. Pembotak. Cepat baca. Abang botak. Siapa nak volunteer? Abang botak. Pembotak yo. Ikram. Siapa yang botak? Bukai. Azim. Terima kasih. Silau cepat. Cepat baca. Sorry, jaga kedai Allah. Mbak. Cepat. Baca Iman.
Daniel Iman lah. Daniel Iman. Dia tak hati tu. Cikgu tak Mati suruh baca lah. doa Rabitah pun. Cepat baca doa tutup. Dia ada dah. Habis. Bismillahirrahmanirrahim. Baca cepat. Ois. Reno Eddie. Ha? Ya hamba baru buat. Cepatlah. Nak baca doa payah orang. Oi. Cepat. Lek Azim betul. No, baca Azim. Tengok ni. Imam macam Iman. Iman baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ha. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Amin. Okey, nanti kita semua jumpa. Amin. Mungkin cikgu buat kelas kamu cepat sikit lah. Mungkin dalam 3 hari lagi. Oh. 3 hari Lek lagi. ni. Kamu tunggu. Nanti cikgu Lek. tarikh yang next lah. Kita belajar bagi habis tajuk gravity ni sebelum kamu raya. Okey? Cikgu, sekolah buka lepas raya cikgu. Rasanya Bukan. Kemungkinan besar. Kalau tidak kalau tidak bagus. Lek lah. tu. Tak. Kanta tak tengok Tidak. berita eh. Tidak. Ajar sikit. Ya dai Dah ni habis dah? dai. Saya terseksa cikgu belajar macam ni cikgu. Nak buat macam Cikgu. mana? Cikgu. Kamu ingat cikgu Ingat, tak ada sistem? Sabar ni. Ada sahabat. SPH tu. Kalau kamu tak boleh study seorang, kamu buat online meet, kamu study dengan kawan-kamu. Kami tak Asyik study kedekut. tu. Sahabat tak jadi. Aduh. Belajar. InsyaAllah. Belajar tau. Dalam cuti kamu ni tak boleh lah main game je. Nanti datang balik gemuk dah semua. Hamba yang gemuk. Rino ayo. Weh, dah. No. Rino ayo. Puasa tak apa. Puasa ayo. Okey. Bidat nafas hatian. Nanti cikgu Boleh, koyak. Ya dah. Nanti cikgu bagi kamu koyak. update lah. Dalam Google Classroom tu cikgu bagi tahu tarikh yang next class. Ya, okey. Okey. Jumpa lagi nah. Sebelum dia. Ciao. See you. Okey. See you. See